Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok latihan formatif 6.4 ya, iaitu formula kanta nipis. Soalan pertama ya, sekeping kanta cekung dengan panjang fokus 25 cm membentuk satu imej maya seekor semut pada jarak 20 cm dari pusat optik kanta. Okey, di manakah kedudukan asal semut itu? Ya, kita tengok jawapan dia ya. Jadi dia punya panjang fokus 25 cm. Okay, dia membentuk imej maya ya. Sebab itu kita letakkan tanda negatif dan itu menunjukkan dia adalah kanta cekung ya. Okey, membentuk satu imej maya seekor semut pada jarak 20. Okey, imej ni imej maya, maka kita dapat nilai dia negatif 20 cm lah sebab dia imej maya ya. Kanta cekung ni ya, dia punya panjang fokus kita akan tulis nilai negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok latihan formatif 6.4 ya. Okey, pertama sekeping kanta cekung dengan panjang fokus 25 cm membentuk satu imej maya seekor semut pada jarak 20 cm dari pusat optik kanta. So, manakah kedudukan asal semut itu? Maknanya jarak objek sebenarnya kat sini ya soalan ni. Jadi, oleh kerana dia adalah kanta cekung ya, maka panjang fokus dia kita akan tulis tanda negatif ya. Dan oleh kerana imej dia adalah maya, maka kita letak juga tanda negatif pada 20 cm ya, pada nilai jarak imej ataupun V ya. Okey, kita akan cari jarak objek lah. Pada kata kedudukan asal itu sebenarnya jarak objek. Jadi kita gunakan formula kanta, iaitu 1/S sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, masukkan nilai. Kita akan cari 1/U, kita akan dapat 1/100 dan kita salingkan dia, kita akan dapat nilai U 100 cm. Itu adalah kedudukan jarak objek ataupun kedudukan asal semut. Okey, soalan B, lukiskan gambar rajah sinar untuk menunjukkan pembentukan imej maya semut tersebut. Okey, lukisan dia. Kedudukan objek tu adalah kurang daripada F. Maka kita akan lukislah ya. Dia ada dua garisan sinar. Yang pertama yang selari dengan pasti utama dan dia menuju ke titik fokus. Yang kedua dia selari dengan pusat optik. Dia bukan selari, dia menuju ke pusat optik. Dan oleh kerana dia tak bertemu di bahagian depan, kita tarik ke belakang sehingga dia bertemu. Maka kita dapatlah imej yang maya, tegak dan dibesarkan. Soalan kedua, sebuah mentor kecil berada pada jarak 1.6 meter dari skrin dan sekeping kanta cembung nipis dengan panjang fokus 30 cm diletakkan di antara mentor dengan skrin itu. Tentukan dua kedudukan kanta cembung yang boleh menghasilkan imej tajam pada skrin. Okey, kalau kita tengok kat sini ya, kita akan gunakan skala. Yang ni kamu kena lukis ya pada buku kamu ya. Kamu boleh gunakan skala 1 cm mewakili 10 cm lah dalam kertas ya. Jadi oleh kerana panjang fokus dia 30 cm ya. Panjang fokus dia 30 cm. Jadi dia mewakili dalam kertas kita akan lukis dia 3 cm lah ya. So jarak mentor ke skrin 160 cm. So dalam kertas kita akan lukis dia 16 cm. Dan dalam meter dia dalam 1.6 meter ya. So ini adalah lukisan dia lah ya. Yang ni kedudukan dia ya. Yang menghasilkan imej tajam ya. Yang ni U dia kurang daripada 2F ya. U dia sama dengan 2F ya. So kita akan lukis. So yang pertama lukisan dia selari dengan paksi utama. Bila sampai tengah kanta dia menuju ke titik fokus. Okey, yang kedua dia menuju ke titik fokus. Bila dia sampai tengah kanta dia akan selari. So mana dia bertemu, kita akan dapat imej dia lah. Dan imej dia sebenarnya adalah sama saiz. Nyata, songsang dan sama saiz. Ini adalah imej tajam ya. Okey, dan seterusnya ya. Kita akan lukiskan dia di kedudukan di antara F dan 2F. Lebih besar daripada 2F tetapi kecil daripada 2F. So di tengah-tengah ya. Okay, kita akan lukis dua garisan sinar ya. Pertama yang selari dengan paksi utama dan dia menuju ke titik fokus. Okey, yang kedua dia akan menuju ke pusat optik.
Okey, gaisan ni ya dilukis daripada jarak objek ke kanta adalah 4.5 cm. Ini sebenarnya lukisan yang sebenar ya, yang sepatutnya kamu lukis mengikut skala yang kita telah nyatakan kat sini lah ya. Maka imej yang kamu dapat ialah nyata, songsang dan diperbesarkan. Okey. Jadi kamu boleh lukislah ya. Titik fokus ni 3 cm ya. Jarak objek ni lebih besar daripada 3 cm lah. 4.5 contoh kat sini ya. Sama juga yang ni lah ya. Jarak objek tadi 6 cm lah sebab 3 cm untuk satu titik fokus, jarak fokus. Kalau sekali ganda maka dia jadi 6 cm ya. So ini adalah jarak yang sepatutnya kamu gunakan untuk lukis kedua-dua gambar rajah sinar yang boleh menghasilkan imej yang tajam pada skrin. Okey, seterusnya kita nak tengok modul kita ya, iaitu 6.4 formula kanta nipis. So ini adalah nota-nota ni ya. Ini melibatkan aktiviti tentang hubungan antara jarak objek ya dengan jarak imej. Iaitu semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak imej. Jadi kamu boleh tengok perbezaan dua gambar ni lah ya. So yang pertama ni dia menggunakan sebuah kanta cembung melalui sebuah papan tanda sekolah ya. Dan rajah B menunjukkan papan tanda yang diperhatikan melalui kanta cembung yang sama apabila dibawa lebih dekat kepada papan tanda tersebut ya. So yang atas ni lebih jauh lah, yang bawah ni lebih dekat ya. Jadi ini adalah gambar rajah eksperimen dia dan alat radasnya. Jadi hasilnya kita akan dapati ya, dimasukkan dalam jadual lah nilai V ya, dan kita kira 1 per U dan 1 per V. Dan kamu akan dapati graf dia adalah berkadar songsang antara 1 per V dan 1 per U. Okey, dan kamu kiralah kecurunan dia iaitu negatif 0.1. Negatif ini menunjukkan nilai yang songsang ya, graf yang songsang. Okey. Dan seterusnya ya, akan dapatlah persamaan daripada graf tersebut iaitu 1 per F, 1 per U tambah 1 per V ya, daripada nilai kecurunan. Dan juga persamaan linear Y sama dengan MX tambah C. Jadi kesimpulannya ya, jarak objek U berkadar songsang dengan jarak imej V ya. Jadi eksperimen ni mestilah dilakukan dalam bilik gelap. Jadi ini pun kita dah bincang ya, tanda-tanda yang ada pada nilai ya objek, jarak objek dan juga jarak imej ya. So nilai positif menunjukkan objek yang nyata dan nilai negatif menunjukkan objek yang maya ya. Okey, nilai V pun samalah ya. Positif adalah imej yang nyata dan negatif adalah imej yang maya ya. Dan bagi panjang fokus ya, kanta cembung nilai dia positif dan nilai negatif adalah bagi kanta cekung ya. Ini adalah aktiviti lah yang melibatkan formula kanta nipis ya untuk tajuk 6.4. Jadi boleh tengok sini cara kiraan dia ya. Satu objek diletakkan 30 cm daripada kanta cembung dengan panjang fokus 20 cm. So berapakah jauh jarak kanta daripada imej? So ini dia nak jarak imej lah ya. Jadi kita gunakan formula kanta ya, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Jadi kita masukkan nilai yang kita ada ya. Kita ada jarak objek 30 cm, kita ada jarak fokus 20 cm. Okay, nilai yang positif ini menunjukkan kanta digunakan ialah kanta cembung. So kita akan dapat nilai dia ialah 60 cm ya bagi jarak imej. Jadi pembesaran dia kita akan kira menggunakan M sama dengan V per U ya. Kita akan dapat 2 kali ganda dan ciri imej yang kita dapat ini kalau kita tengok dia adalah nyata, songsang dan diperbesarkan. Okey, soalan nombor 2 pula tentang ya, sebuah objek diletakkan 10 cm daripada kanta cembung dengan panjang fokus 20 cm. Berapa jauhkah jarak kanta dari objek ya. Jadi kat sini kita tengok ya, nilai dibagi ialah jarak objek 10 cm. Okey, kita ada juga panjang fokus ya 20 cm ya.
Jadi yang dia nak ialah nilai jarak imej ya. Jadi kita masukkan dalam formula Kantar. Kita kira, kita akan dapati nilai V dia ialah negatif 20 cm. Okey, negatif ni menunjukkan imej dia adalah maya lah ya. Dan daripada lukisan ni kita nampak ya. Okey, imej maya, okey, gang dia adalah tegak dan nilai dia juga dibesarkan. So, itu adalah ciri-ciri dia lah. Maya, tegak dan dibesarkan ya. Okey, soalan seterusnya, contoh lagi ya. Satu objek diletakkan pada 30 cm daripada objek dengan panjang fokus 20 cm. Berapa jauhkah jarak antara Kantar dengan imej? Okey, masih lagi nak nilai jarak imej lah. Jadi macam biasa gunakan formula Kantar. Okey, masukkan nilai dan kamu akan dapati nilai dia adalah negatif 12 cm ya. Jadi ini adalah Kantar cekung. Jadi semasa pengiraan Kantar cekung, kita akan letakkan tanda negatif pada nilai panjang fokus F ya. Dan kita dapat juga nilai bagi jarak imej ialah negatif 12 cm ya. So berapakah pembesaran dia? Kita gunakan formula M sama dengan V per U. Ini antara nilai yang boleh kita kira. Selain daripada kita gunakan ketinggian, kita akan dapati nilai dia adalah 0.4 ya. Jadi ciri-ciri dia sebenarnya kalau kita tengok ya, kedudukan objek sama dengan ni kedudukan objek, ni adalah imej, so sama tempat dia, maka itu adalah maya. Okey, maya ya, dia punya gang dia adalah tegak dan diperkecilkan lah ya, sebab jarak objek adalah 30. Ketinggian objek ni kita boleh nampak jelas lah ya. Dia bukan kaitan dengan jarak tapi dia lebih pada ketinggian ya. Nampak jelas ketinggian objek lebih tinggi daripada ketinggian imej. Jadi sebab itu dia diperkecilkan. Okey, jadi sama juga contoh soalan 4. Sekeping Kantar cekung dengan panjang fokus 25 cm membentuk satu imej maya seekor semut pada jarak 20 cm daripada pusat optik Kantar. Okey, dia guna Kantar cekung ya, maknanya panjang fokus dia bernilai negatif ya. Dia dapat imej maya, okey, jarak imej dia juga bernilai negatif ya. Jadi dia nak kedudukan asal, maknanya dia nak jarak objek lah ya. Kita masukkan dalam formula Kantar. Jadi sebenarnya keluarkan nilai siap-siap lah ya, bagi nilai F ya, bagi nilai V, nilai-nilai yang kita ada ya. Jadi kita keluarkan siap-siap nilai-nilai yang kita ada ni lah, supaya kamu senang untuk masuk dalam formula ya. Jadi kamu boleh tulis dulu. So F tadi sama dengan sebab dia kata Kantar cekung, so itu adalah negatif ya, negatif 25 cm. Kamu keluarkan nilai dia lah ya. Okey, dia ada bagi imej maya, maknanya dia dah bagi nilai jarak imej. So kita ada nilai V. Okey, nah nilai V ni kita letak tanda negatif juga sebab dia adalah bersifat maya ya. So negatif 20 cm. Panjang fokus negatif sebab Kantar cekung. Jarak imej juga adalah negatif. Jadi baru kamu masuk dengan betul lah ya. Dan kamu akan kira jarak objek dia adalah 10 cm ya, menggunakan formula Kantar nipis tadi lah. 1/F sama dengan 1/V tambah 1/U ya. Okey, ini formula yang kita bincangkan pada hari inilah ya. Okey, lukiskan gambar Raja Sinar untuk menunjukkan pembentukan imej maya. Jadi kita tahu Kantar cekung ni dia tidak dipengaruhi oleh jarak objek. Di mana kamu letakkan nilai dia adalah sama sahaja. So ini adalah gambar Raja Sinar dia ya. Jadi kita ada dua gambar Raja Sinar, dua garisan sinar. Yang pertama selari dengan paksi utama. Apabila dia kena Kantar, melalui Kantar dia akan mencapai daripada mana? Mencapai daripada titik fokus. So jadi sepatutnya putus-putus lah garisan ini ya. Okay, sepatutnya kamu buat dia putus sebab garisan ni dia tidak kelihatan. Okey, yang kedua, satu lagi diingatkan kena ada anak panah.
Okey, yang kedua melalui pusat optik, dua sahaja. Okey, di mana dia bertemu itu adalah image. Tempat pertemuan itu adalah kepala kepada image. Jadi kat sini nampak jelas dia adalah tegak, ya, maya dan diperkecilkan. Macam mana tahu kecil? Tengok beza antara objek dengan image dari segi saiz ataupun ketinggian dia, ya. Soalan seterusnya, ya, diberi rajah kanta cembung, ya, membentuk image, ya, dan panjang fokus dia adalah 6 cm dan tiga objek dia adalah 2 cm. So itu nilai dia bagilah. Kat sini dia ada bagi panjang fokus 6 cm. Okey, oleh kerana dia kanta cembung, dia bernilai positif lah, ya. Okey, kita pula ada ketinggian, ya, ketinggian objek, kita boleh tanda HO lah, ya. HO sama dengan 2 cm. Okey. Kita ada lagi maklumat berdasarkan dalam gambar rajah, iaitu daripada objek ke kanta nilai dia 9 cm. Itu adalah nilai U, jarak objek. Dia tak ada bagi dalam soalan, tapi dia ada bagi dalam gambar rajah. Jadi kita boleh gunakan formula kanta lah. Seperti biasa, 1/S sama dengan 1/U tambah 1/V. So masukkan nilai, kamu akan dapati nilai V dia ialah 18 cm. So ingat, jawapan kamu tak boleh tinggal dalam bentuk pecahan. Mesti selesaikan sehingga dapat nilai yang kita kedaki, iaitu di sini V lah, ya. Okey, nak kira pula ketinggian image, ya. So kamu boleh kira ketinggian image berdasarkan formula pembesaran linear. Kita tahu pembesaran linear ada beberapa formula, antaranya V bahagi dengan U. Okey, seterusnya kita ada HI, tinggi image, bahagi dengan tinggi objek. So kamu masukkan nilai seperti dalam seperti yang ditunjukkan ni lah, ya. So kamu akan kira nilai nilai ketinggian image dia. So kita dapatlah nilai dia 4 cm. Terus masuk dalam ni lah, tak perlu kira satu-satu, ya. Jadi terus dapat. Jadi boleh gunakan yang ni untuk kita kirakan seperti mana yang soalan kendaki. Okey, seterusnya kita nak tengok, ya, tutorial 6.4, ya. Itu soalan kamu lah. So di sini diberi rajah 15, ya, tentang alat radas untuk menentukan hubungan antara jarak objek, jarak image dan panjang fokus F, ya, bagi kanta cembung. So ini adalah radas eksperimen dia lah, ya, dari segi susunan dia. Okey, dan kita akan dapati kesusahan dia seperti dalam graf, ya. So graf ni diperlukan 1/V melawan 1/U, ya. Jadi soalan tanya apakah nilai Q yang bahagian atas ni, ya, kosong Q, bawah P kosong, ya. Jadi Q di sini adalah nilai bagi 1/F, ya. Sebab kita ada formula kanta nipis kan, 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V, ya. Okey, ini kalau kita tengok dia adalah nilai pada pintasan pada paksi C, ya, iaitu pada paksi C adalah pintasan pada paksi Y, ya. So C, kalau kita tengok sini adalah nilai untuk Q lah. Jadi Q kat sini ialah 1/F. Seterusnya soalan nombor, kalau tadi 1 ni nombor 2 lah, ya. Ni dari segi kesilapan nombor soalan saja. So rajah 17 menunjukkan satu objek di hadapan satu kanta cembung. Dia nak berapakah jarak image. Okay, soalan ni kita dah banyak kali bincang. Jadi macam biasalah kita keluarkan nilai. So jarak fokus dia, panjang fokus dia 10 cm. Oleh kerana kanta cembung dia bernilai positif. Okay, jarak objek yang kita ada 15 cm. So kita masukkan dalam formula kanta lah, 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Ni formula ni dah banyak kali kita bincangkan untuk tajuk ni lah, ya. Sebab ini adalah formula kanta nipis. So bila kita dah ada nilai, kita masukkan saja, dan bila kita kira, kita dapati nilai dia panjang ataupun jarak image ialah 30 cm. So jawapan dia D lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan SPM 2004. Okay, rajah 4.1 menunjukkan satu image bagi urut fizik, ya, yang dilihat melalui segelas air. So apakah fenomena dia? Jadi kalau kamu nampak dia lebih besar daripada asal ni, ataupun nampak ada pembengkokan. Okey,
Dan kita tengok pula dalam medium yang lain, iaitu cahaya melayang daripada udara ke air. Itu adalah fenomena pembiasan, ya. Okay, apakah perubahan kepada saiz imej itu jika air digantikan dengan cecair luksina yang lebih tumpat? Okey, jadi saiz dia akan bertambah besar, ya. C. Gelas yang berisi air itu digantikan dengan sebuah kanta M yang mempunyai panjang fokus 10 cm. Jarak antara kulit buku itu dengan titik tengah kanta ialah 8 cm. Diperhatikan bahawa imej fizik itu dibesarkan. Okay, namakan kanta dia adalah kanta cembung. Okay, hitungkan jarak imej itu daripada kanta M. Okay, kita keluarkan maklumat dia adalah, kita ada panjang fokus dia 10 cm, ya. Okay, kita ada nilai 8 ni adalah jarak objek lah antara kulit buku dengan titik tengah kanta. So, 8 cm ni adalah nilai jarak objek. So, kita cari nilai jarak imej menggunakan formula kanta. Kita dapati nilai dia adalah negatif 40 cm. Negatif ni menunjukkan dia bersifat, ya, maya, ya, maya, tegak, ya. Dan oleh kerana nilai dia 40 cm, dia dibesarkanlah daripada nilai asal, ya. Kelakaran untuk dia punya imej daripada gambar rajah sinar, ini adalah gambar rajah dia, ya, di mana kedudukan objek ni kurang daripada jarak fokus. Kita akan lukis dua sinar, pertama yang selari dengan paksi utama dan dia menuju ke titik fokus selepas melalui tengah kanta, dan yang kedua garisan yang melalui tengah pusat optik. Okay, kalau kita tengok di bahagian kanan ni dia tidak bertemu, maka kita akan tarik sehingga kita tarik kedua-dua garisan ini, kita unjurkan dia sehingga dia bertemu, dan titik pertemuan itu adalah imej. Imej ini kita nampak jelas lah, dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Macam mana kita tahu maya? Sebab kedudukan imej adalah sama dengan jarak objek. Okey, itu sajalah daripada cikgu, ya, mengenai latihan modul kita lah, ya. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kamu. Dan kamu boleh tengok kembali, ya, video ini untuk lebih memahami, ya, apa yang kita bincangkan pada hari ini. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.